Salam hormat, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke forum kita pada hari ini dengan tujuan menyampaikan ilmu dan juga pengetahuan. Segala puji kehadrat ilahi kerana limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama bertemu di forum Alam Maya pada hari yang ceria ini. Hadirin yang dihormati, mari kita kenalkan para panel kita terlebih dahulu. Panel yang pertama kita, TS Ilham. Ya, saya. Selamat datang saudara. Apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Sihat walafiat. Walaupun musim PKP ni tapi kesihatan masih perlu dijaga. Bagus. Okey, seterusnya saya kenalkan pula ahli panel kedua kita. IR Isfitri. Selamat datang Itu saudara. saya. Terima kasih kerana Apa menjemput saya ke forum ini bagi berkongsi ilmu kepada orang yang akan melihatlah kita punya forum ni. Baik, terima kasih. Okey. Tanpa membuang masa, tajuk utama kita pada hari ini adalah kejuruteraan dan etika. Seperti yang semua maklum, dunia kejuruteraan bukan lagi asing dalam kehidupan masyarakat kita, terutamanya di Malaysia. Okay, bidang kejuruteraan ni pastinya mempunyai etika yang tersendiri bagi menjadikan seorang engineer itu seorang yang berkaliber dan mempunyai jati diri yang tinggi. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik. Sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk. Dan akan menceritakan sesuatu yang berupa penilaian kepada masyarakat. Kod etika ni adalah satu piawaian untuk mengawal tingkah laku seseorang itu di dalam satu syarikat ataupun organisasi. Walaupun ianya tidak dipaksa, tapi dengan adanya kod etika ini, perhubungan di dalam satu organisasi itu akan menjadi makin rapat. Jadi, tanpa kita membuang masa lagi, kita teruskan agenda kita pada hari ini. TS Ilham, Ya, saya. boleh saya tahu berapa lamakah anda sudah berkecimpung dalam bidang ini dan boleh jelaskan apakah itu BEM atau LKM? Okey, saya dah berkecimpung dalam bidang ni selama 3 tahun dan saya masih berada lagi dalam industri ini, Alhamdulillah. Allah pemudahkan urusan saya dan mudahkan rezeki saya sampai ke hari ini. Dan untuk menjawab soalan Encik Firdaus tadi, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasihlah sebab menjemput saya dan juga sahabat saya IR Isfitri. Okey. Okey. Untuk menjawab soalan saudara tadi, BEM ataupun LKM adalah merupakan sebuah badan berkanun yang terdapat di Malaysia. Badan ini bertujuan untuk menaikkan martabat bidang kejuruteraan serta mereka yang terlibat dalam bidang tersebut. Okey, BEM terletak di bawah pentadbiran Kementerian Kerja Raya Malaysia dan ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Badan ini ditubuhkan pada tarikh 23 Ogos 1972 untuk pengetahuan pihak Encik Firdaus sendiri. Dan lembaga ini juga bertanggungjawab di dalam penyelenggaraan permohonan pendaftaran jurutera siswaza dan juga jurutera profesional, iaitu saya sendiri dan juga Encik Isfitri kita pun sama juga. Ya, betul. Okey, selain itu BEM juga turut berfungsi sebagai penentu serta pengawal tata kelakuan dan juga kesesalaan bagi mereka yang terlibat di dalam bidang kejuruteraan di Malaysia. Alright, saya akan ceritakan sedikit fungsi apakah itu BEM. Okey, fungsi yang pertama, Lembaga Kejuruteraan Malaysia ini adalah bertujuan untuk sebagai pendaftaran ahli profesional. Kedua, sebagai tempat untuk penyelarasan kelayakan kursus dan ijazah kejuruteraan ataupun teknologis, iaitu saya. Nombor 3 adalah penetapan kod etika profesional. Nombor 4, penempatan cas syuran khidmat rundingan. Dan yang terakhir sekali adalah penetapan kelayakan akademik bagi kursus ijazah yang berkaitan. Dan sekiranya ada saudara ataupun sahabat-sahabat Encik Firdaus sendiri yang berkecimpung dalam bidang yang kami
sertai sekarang, bolehlah pergi ke Ibu Pejabat JKR iaitu di tingkat 17 Jalan Sultan Salahuddin 50582 Kuala Lumpur, Malaysia. Alright. Baik. Terima kasih atas penjelasan TS Ilham tadi yang sangat panjang lebar. Termasuk alamat sekali dia bagi ya. Ya. Terima kasih. Okey. Untuk soalan 2, IR is Fitri, boleh saya tahu tak? Ya, saya. Adakah seseorang jurutera profesional tu dia perlu sesuatu proses untuk meluluskan satu dokumen yang ada? Okey, macam seperti yang disertakan di dalam kod etika oleh BEM ataupun LKM. Okey, sebelum tu untuk penonton-penonton yang tak dapat ataupun belum tahu apa maksud BEM atau LKM. BEM ni sebenarnya dia singkatan bagi Board of Engineering Malaysia dan LKM adalah Lembaga Kejuruteraan Malaysia. Okey. Ya. Okey, saya sambung untuk jawapan untuk soalan tadi. Okey, dalam kod BEM 1.1.2, seorang jurutera profesional perlulah menyemak semula sesuatu dokumen yang diterimanya ataupun yang dikemukakan kepada dia mengikut kod etika lah. Lepas tu jurutera profesional tersebut hanya boleh meluluskan dokumen kejuruteraan yang telah disediakan olehnya. Maksudnya macam dia boleh meluluskan sesuatu dokumen ataupun data yang telah disediakan directly daripada profesional jurutera tersebut. Di bawah bidang kekuasaan seorang jurutera, kiranya di bawah penjagaan dia sendirilah. Okey, itulah jawapan dia untuk soalan tadi. Baik, terima kasih IR is Fitri. Okey, seterusnya TS Ilham. Ya. Okey, izinkan saya bertanya ya. Ya. Adakah seorang jurutera boleh menyebarkan sebarang maklumat projek daripada klien sebelum dia kepada klien seterusnya ataupun kepada pihak yang lain? Boleh ke buat macam tu? Okay. Oh, kalau ikut etika memang tak boleh sama sekali. Kerana itu dah melanggar kod etika yang telah ditetapkan oleh pihak LKM itu sendiri. Okey, mengikut kod etika 1.2.3, okey, tanpa persetujuan klien ataupun pekerja yang selepasnya, beliau tidak boleh menyebarkan sebarang maklumat ataupun data kecuali dengan persetujuan ataupun kebenaran undang-undang apabila maklumat yang dipegang berkaitan dengan keselamatan, kesihatan dan kemasyarakatan itu diterima oleh pihak yang seterusnya. Faham tak? Maksudnya, dia perlu ada persetujuan daripada klien yang sedang dia kendalikan sekarang. Contoh macam saya sedang berurusan dengan awak kan, Encik Firdaus? Encik Firdaus? Ya, benar. Macam saya sekarang tengah berurusan dengan awak, maknanya saya hanya boleh sampaikan maklumat maklumat tentang kerja saya khususnya untuk awak saja. Tak boleh kepada pihak yang lain. Saya rasa itu sudah menjawab soalan saya. Betul. Okey. Terima kasih TS Ilham. Okey, beralih pula kepada IR is Fitri. Okey. Soalan seterusnya, adakah seorang engineer itu boleh menerima sebarang manfaat yang berupa wang ringgit ataupun barang yang berharga lebih daripada satu pertubuhan, lebih daripada satu syarikat? Okey, boleh jelaskan dengan lebih lanjut dan terperinci? Okey, dia macam ni. Sesuatu company ataupun seseorang yang berjawatan tinggi tak sepatutnya, memang tak boleh sebarang sekali menerima sebarang manfaat ataupun pampasan ataupun sesuatu dari sudut kewangan ataupun barang kemas ataupun seperti yang Encik Firdaus tadi telah nyatakan, kerana perkara tersebut boleh menyebabkan company ataupun orang yang berjawatan itu akan merosakkan dia punya posisi sebagai orang terpenting ataupun orang berjawatan. Tetapi
kecuali dalam keadaan yang sepenuhnya tertutup dan semua pihak mempersetujui dengan decision ataupun perkara tersebut. Jadi bolehlah yang orang kata tu consider untuk jalan tersebut. Untuk didedahkan. Untuk didedahkan, betul. Baik, terima kasih. Isfitri. Okay. TS Ilham. Saya nak tahulah kan. Adakah engineer ni mempunyai kertas kerja juga ataupun sebuah laporan yang ada standard dia? Kalau ada, boleh jelaskan macam mana? Okey. Boleh ulang balik soalan tadi? Saya tak berapa dengar lah. Okay. Soalan dia, adakah seorang engineer ni ada sebuah laporan ataupun kertas kerja yang khusus yang ada standard dia? Okey. Sebagai seorang yang berprofesional, yang punya kerjaya yang profesional, okey, kalau ikut etika dalam LKM ataupun BEM, Board Engineering Malaysia, seorang engineer yang berdaftar itu seharusnya mempunyai tujuan. Dia mesti ada tujuan, dia mesti jujur dalam buat kertas kerja. Okey, satu kenyataan dan juga testimoni bagi satu kertas kerja tersebut. Okey. Dan dalam dokumen tu, dalam kertas kerja itu, dia perlu menyatakan semua maklumat yang tepat, yang jitu, padu dan juga konkret dalam perhasilan laporan kertas kerja mahupun suatu kenyataan atau informasi, dan juga beserta tarikh yang menunjukkan bila maklumat tersebut diperoleh, supaya nanti kita contohnya terdapat sebarang kemalangan ataupun sebarang isu, okey, sebarang isu di dalam pengendalian seorang jurutera tersebut, kita boleh semak semula ataupun kita audit balik. Itu rasanya saya dah jawab soalan yang telah diberikan untuk saya tadi. Baik, terima kasih atas jawapan yang panjang lebar tadi. Ya. Sangat senang untuk difahami. Okey. Alhamdulillah. Seterusnya IR Isfitri. Ya, saya. Seperti yang kita tahu, dalam LKM terdapat 3 kategori baru untuk mereka mendaftar sebagai engineer. Seperti jurutera teknologi, jurutera profesional dan juga pemeriksa pekerjaan. 3 kategori ni adalah untuk orang-orang yang baru lah kan, seperti yang kita tahu. Okey, boleh terangkan bagaimana untuk kita menjadi salah satu di antara 3 kategori ni? Okey, seperti yang Encik Firdaus nyatakan tadi, kita ada 3 jurutera baru ataupun kategori baru yang boleh LKM tawarkan, iaitu jurutera teknologi, jurutera profesional dengan sijil kemahiran ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah practicing certificate, dan yang terakhir adalah pegawai pemeriksaan ataupun inspector of work. Okey, untuk yang pertama, jurutera teknologi ni dia mestilah mempunyai kelayakan yang mana LKM ataupun BEM dah kenal pasti dari dia. Lepas tu, selain itu, seseorang itu yang dia nak mendaftar sebagai jurutera teknologi, dia perlulah mendaftar di bawah Seksyen 1 dan perlulah mendapatkan kelulusan sebagai graduan jurutera yang dengan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan di bawah Seksyen 10 dalam kurungan 1. Okey. Lepas tu, yang kedua tadi jurutera profesional kan, dengan sijil kemahiran. Okey, jurutera ni dia dah dapat tahu jurutera profesional tu, tapi dengan melanjutkan lagi dia punya macam dia boleh ambil peperiksaan yang disediakan oleh BEM ataupun LKM. Bila dia ambil peperiksaan tu, dia lulus, dia dapatlah keperluan untuk dapat jawatan sebagai jurutera profesional dengan sijil kemahiran. Okey, yang last sekali, pegawai pemeriksaan kerja. Okey, untuk yang ini dia perlulah memiliki sijil ataupun kelayakan yang diperlukan dan dikenal pasti oleh BEM lah.
Baik, terima kasih Isfitri. Okey, kepada hadirin yang dihormati, kalau ada yang berminat untuk menjadi jurutera, boleh kita ikuti langkah-langkah yang diberikan oleh Isfitri sebentar tadi. Baik, kita beralih ke soalan seterusnya. TS Ilham. Ya, saya. Okey. Berapa lamakah masa yang diperuntukkan oleh seseorang engineer untuk memaklumkan kepada BM atau LKM jika berlaku sebarang masalah yang tak diingini ataupun yang tidak diundang? Okey, jelaskan. Okey. Seorang professional engineer itu perlulah memaklumkan kepada pihak LKM terlebih dahulu dalam masa 3 bulan. Dia jangan lebih 3 bulan. Lebih 3 bulan tu dah kira salah professional engineer tu sendirilah sebab tak maklumkan Dia kepada tak pihak ikut LKM. tak ikut kod etika dia lah. Ya, dia tak ikut kod etika, dia tak ikut prosedur dia. Dan juga perlulah memfailkan kejadian tersebut di dalam dokumen yang bertulis hitam putih. Okey, lepas tu sekiranya dia kalau terlebih daripada waktu yang dia tetapkan oleh pihak LKM tersebut, dia boleh sabitkan kesalahan. Okey, dia boleh sabitkan kesalahan dan juga jika terlibatnya pemalsuan sijil ataupun cuai ataupun penipuan ataupun ketidakjujuran semasa menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya, dia juga boleh sabitkan kesalahan juga. Okey. Dalam kod etika ni, kalau Encik Firdaus nak tahu lebih lanjut, boleh tengok pada kod etika 2.1.9. Kat situ dia akan ceritakan berapa lamakah masa yang diperuntukkan untuk seorang professional engineer itu. Baik, terima kasih. Boleh saya tambah sikit? Boleh? Silakan. Okey, daripada apa yang TS Ilham tadi nyatakan, benda ni dia bukan tertakluk kepada satu kategori engineer saja ataupun jurutera. Maksud saya macam kami di LKM ni kami ada 5 jenis kategori. Ya, betul. Kami ada graduatnya jurutera, jurutera profesional, jurutera profesional dengan sijil kemahiran, jurutera teknologis dan last sekali adalah Inspector. pemeriksa. Betul, inspector of work. So benda ni dia tertakluk kepada semua sekali, bukannya satu saja. Ya, betul. Tambahan sikit, dan semua 5 kategori yang telah disebutkan oleh IR tadi, 5 kategori tu kena ikut. Dan kiranya tak ikut, dia akan boleh disabitkan kesalahan lah, seperti yang saya sebut tadi. Baik, terima kasih TS Ilham. Baik, untuk soalan seterusnya IR Isfitri. Ya, saya. Okey. Bagaimana pula kalau pendapat ataupun nasihat daripada seorang engineer profesional kepada majikannya tentang satu kerja, tapi pendapat dan nasihatnya itu ditolak oleh majikan dia? Apakah maklum balas yang boleh dilakukan oleh engineer tersebut? Okey, maksudnya dia punya pendapat dia ditolak lah kan? Ditolak dan tidak diambil kira. Okey. Kalau nak berdasarkan kod etika yang disediakan oleh LKM pada 2.1.8, bila nasihat golongan jurutera profesional tersebut ditolak ataupun tidak diendahkan, seorang engineer tersebut boleh menyatakan pendapat dia bahawa perkara tersebut boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan, keselamatan dan juga kepada orang ramai. Sebab itulah perkara yang boleh dilakukan oleh dia sebagai seorang engineer yang profesional ataupun yang bertalian dalam bidang dan atau profesi mereka sendiri. Maaf ya, saya nak mencela sikit. Soalan ni soalan ni pun berkaitan dengan soalan yang sebentar tadi dijawab oleh saya yang diajukan oleh Encik Firdaus sendiri. Untuk soalan ni pun dia berkaitan dengan 5 kategori yang disebut oleh IR tadi. Okey. Iaitu seperti saya sendiri, teknologis, jurutera teknologis, profesional jurutera profesional, graduan
jurutera. Jurutera profesional dan juga dengan CJ kemahiran dan juga inspektor. Betul, Ya. betul. Lima-lima kategori ni perlu ikut seperti yang apa yang telah diberitahu oleh IR tadi ya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar tadi. Okey, untuk soalan seterusnya TS Ilham. Okey. Berkenaan satu kenyataan. Kenyataannya macam ni ya. Seseorang jurutera profesional dibenarkan untuk bekerja atau berlatih sebagai seorang perunding dan kontraktor yang sama. Dan kontraktor pada masa yang sama. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan ini? Boleh berikan sedikit pendapat dengan informasi yang padu dan jitu. Okey, pada pendapat saya sekiranya IR kalau nak tambah sikit-sikit pun boleh IR Boleh. saya menyatakan pendapat Supaya saya. kita bagi laluan kepada TS untuk memberikan pendapat dia. Alright. Pada pendapat saya, seorang golongan profesional bagi saya boleh dibenarkan untuk menjadi perunding dan juga kontraktor pada masa yang sama. Kerana dengan kebolehan ini, kita semua dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan juga menaikkan pengalaman. Sebagai contohlah kan, seorang perunding seperti yang kita tahu dapat mengawal sistem kewangan dengan baik dan juga dapat mengawal crowd control, dapat mengawal orang bawahan dengan teratur. Okey? Dan juga seorang jurutera profesional dengan dua skill yang diperolehi dapat mengendalikan sistem kewangannya sendiri dengan lebih efisien dan lebih berorganisasi bagi saya. Okey? Dengan ini mereka dapat menetapkan harga projek mereka sendiri tapi masih mengawal keuntungan yang tinggi. Macam mana IR? IR. Ada sepanjang tambahan tak untuk apa-apa yang saya nyatakan? Okey, kalau tambahan. Okey, dia macam seorang engineer tu dia perlu juga nak bayar cukai pendapatan. Dengan adanya kemahiran kawalan kewangan ini, dia dapat bayar cukai dengan harga yang lebih rendah lah. Betul. Lepas tu seseorang yang seperti yang TS beritahu tadi, seorang yang mampu membuat dua kerja dalam satu masa ataupun orang kata tu multitask lah. Dia merupakan seorang yang mampu berdikari, seorang yang mampu berdiri atas kaki sendiri. Maksudnya macam kalau orang tak tolong dia pun dia boleh cari jalan dia sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi tu. Problem solving. Betul. Lepas tu dia pun dapatlah nak tangani stres ataupun masalah-masalah emosi dia dalam keadaan yang lebih baik. Betul. Dia bolehlah nak kontrol emosi dia kan. Time bekerja lah especially. So macam penjagaan, so last kali saya nak kata penjagaan masa bagi seorang tu dia akan jadi lebih baik lah. Dan kalau dia lebih teratur. Betul. So ini bagi saya lah, saya memang menyokong lah dan bersetuju dengan statement yang dinyatakan oleh Encik Firdaus tadi. Saya pun sokong dengan kenyataan yang telah diberikan dan saya sangat-sangat bersetuju. Baiklah, terima kasih. Okey. Terima kasih kepada para panel engineer kita, Encik Is Fitri dan Encik Ilham. Demikian tadi forum kepada perbincangan kita pada hari ini bertajuk Engineer dan Etika. Semoga forum kita pada hari ini dapat menjadi wadah untuk melahirkan lebih banyak engineer yang berkaliber, seterusnya bersama-sama berganding bahu memajukan Malaysia yang tercinta. Saya mewakili ahli panel mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kita pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Silakan. Kalau berjalan dah sampai ke batas. Kalau berkayuh dah sampai ke pulau. Kalau mendaki dah sampai ke puncak. Kita telah sampai ke penghujung bicara. Asyik. Sekian wabillahi wa taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama.